Satu malam. Tak logik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bermusafir dari Masjid Haram pergi ke Masjid Aqsa. Bagi dia naik ke langit. Bila kita sebut naik ke langit, pertama kita bercakap tentang langit yang kita nampak, ataupun langit yang para saintis boleh nampak menggunakan teropong, teleskop dan sebagainya. Tak nampak sangat dengan mata kasar, tapi menggunakan teleskop yang berkuasa tinggi. Contoh namanya Hubble teleskop. Mereka nampak benda yang biasanya orang tak nampak. Dan mengikut kajian pakar-pakar sains di National University of Australia, alam semesta ini ada paling kurang bintang-bintang. Para saintis di National University of Australia mengatakan jumlah bintang di langit paling kurang jumlahnya ialah 70 sextillion. Ramai yang belum pernah dengar sextillion. 70 sextillion bermaksud 7 diikuti dengan 22 kosong selepasnya. 7 kosong 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 22 kali. Itu jumlah 70 sextillion. 70 sextillion juga bermaksud jumlah bintang di langit melebihi jumlah pasir-pasir yang terdapat di muka bumi. Jika tuan-tuan dan perempuan mengira pasir-pasir, contoh di padang pasir, di tepi-tepi pantai, di seluruh bumi, jika pasir-pasir dikira satu persatu, jumlah bintang di langit mengatasi jumlah pasir di bumi. Allahu Akbar. Begitu luas alam semesta. Dan Nabi SAW Isra Mi'raj merentasi langit yang luas itu, kemudian memasuki langit ghaib. Langit ghaib luar daripada bintang-bintang tadi. Langit ghaib yang mana ketika memasuki langit pertama kena minta izin malaikat dulu baru boleh lepas. Itu saintis tak tahu bab langit ghaib itu. Saintis tak tahu. Teropong tak nampak. Kemudian langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh baginda nampak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sedang sandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur macam Kaabah tapi di langit atas sana. Nabi Ibrahim bersandar dan kemudian baginda naik pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ke muncak langit. Langit paling atas, paling ke muncak, Sidratul Muntaha namanya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merentasi ke semua itu dalam masa tak sampai satu malam. Tak masuk akal. Ikut logik memang tak logik. Tetapi kita percaya. Orang Islam beriman. Sebab apa kita percaya? Sebab nas dan dalil. Bukan cerita dongeng. Sebab nas dan dalil. Al-Quran dalam surah Al-Isra bercakap tentang Isra dari Masjid Al-Haram ke Masjid Aqsa. Al-Quran dalam surah An-Najmi bercakap
tentang Nabi berada di langit tertinggi, dan antara ayatnya menceritakan tentang Nabi melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam rupa bentuk yang asalnya lengkap di langit tertinggi. Quran sebut. Sebab itu kita beriman, kita percaya. Dan ini semua berlaku atas kehendak Allah yang mengatasi segala-galanya. Maka itu kenyataan besar Dr. Daniel pada malam ini. Islam tertegak dengan nas dan dalil. Walaupun ceritanya nampak pelik, tetapi Quran sebut, hadis-hadis sahih sebut, kita percaya. Itulah harga iman. Sebab itu ketika Nabi SAW turun ke bumi selepas Isra' dan Mi'raj, kemudian Nabi menceritakan kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy tertawakan baginda. Oh Muhammad, ini cerita gila. Ini cerita tak masuk akal. Jika nak menipu pun, tipulah macam lain. Ni tipu, tak boleh pakai. Tapi baginda tidak menipu. Baginda bercakap benar. Akhirnya kafir Quraisy pergi bertemu sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, Muhammad bercerita dia naik ke langit, satu malam tak sampai. Kamu percaya? Abu Bakar menjawab, betulkah Muhammad yang bercakap demikian? Jika Muhammad yang bercakap, bukan sekadar itu, dia cakap benda lain yang lebih aneh pun aku percaya, sebab Muhammad tak pernah menipu. Benar seperti mana yang Allah firmankan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi Muhammad bercakap mengikut wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita beriman sebab ia benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti yang Nabi berikan pada kafir Quraisy, Nabi tak pernah pergi Masjid Aqsa, tak pernah. Nabi duduk di Masjid Al-Haram di Mekah. Masjid Al-Aqsa Nabi tak pernah pergi. Maka ada kafir Quraisy yang pernah pergi. Mereka bertanya Nabi, ya Muhammad, jika betul kamu sampai ke Masjid Aqsa, ceritakan pada kami rupa masjid itu in detail, cara mendalam, dan mengikut hadis sahih. Allah memperlihatkan kepada baginda Masjid Aqsa. Pintunya berapa, rupa bentuknya macam mana. Nabi lihat, Nabi cerita satu persatu pada kafir Quraisy. Kafir Quraisy tak nampak. Allah perlihatkan hanya untuk baginda nampak. Diceritakan satu persatu dan mereka berkata betul. Benar. Muhammad bercakap benar. Tapi Muhammad tak pernah pergi. Itu bukti baginda benar, mereka yang berbohong. Maka kita beriman dengan seseorang yang benar, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar percaya, jika Muhammad yang bercakap, aku percaya. Dia cakap lagi pelik pun, aku percaya. Itulah kepentingan iman. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kepentingan iman. Apa yang Nabi sampaikan, kita percaya. Sebab baginda bukan orang biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is iman. Itulah iman. Pelik macam mana pun Nabi sampaikan, benar-benar baginda sampaikan, kita percaya. Sebab itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, antara benda penting yang berkait rapat
dengan Isra' dan Mi'raj, apa dia? Benda yang paling besar sebenarnya di samping aspek iman, ujian terhadap iman tadi, benda kedua yang besar ialah tentang solat yang 5. Solat yang 5. Ini kewajipan yang baginda dapat di langit tertinggi. Yang lain tidak. Yang lain baginda dapat dalam bentuk wahyu di bumi. Semuanya penting, tapi solat paling penting. Allah